Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan mulakan perbincangan mengenai subjek CTU 241 iaitu Asas Ekonomi Islam, dan kita akan mulakanlah dengan pengenalan mengenai apa itu ekonomi Islam ataupun dipanggil Iqtisadul Islami. Okey, nama saya mungkin dah kenal, Muhammad Arif Muhammad Daud. Cuma mungkin ada yang terlepas kelas dan sebagainya, mungkin tak kenal. So nama saya Muhammad Arif Muhammad Daud. Dan saya boleh ditemui di bilik pensyarah 74 di bangunan Intelek. Okey. So, kandungan perbincangan kita pada hari ini ada beberapa. Yang pertama, kita nak mengenali maksud iktisad dan juga ekonomi lah secara general. Yang kedua, kita nak tengok tentang iktisad ataupun ekonomi itu dengan maqasid syariah. Dan yang ketiga, peranan manusia dalam sistem ekonomi. Yang keempat, perkaitan antara ekonomi dan ibadah. Dan yang kelima, perkaitan antara ekonomi dan jihad. Okey. So, yang pertama kita tengok tentang konsep ekonomi dalam Islam. Okey. So, kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang ekonomi, konsep ekonomi itu sendiri. Okey, sebagai contoh dalam surah Asy-Syura ayat 20, Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesiapa yang ingin keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya, tetapi ia akan mendapatkan kecelakaan nasibnya di akhirat. Sesiapa yang ingin keberuntungan ke akhirat, akan kami tambahkan kepadanya keberuntungan itu. Okey. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu di akhirat, tetapi janganlah kamu lupa akan nasib kamu di dunia. Kan? Jadi kalau kita tengok dekat situ ada satu maknanya, kalau kita nak mengejar, kan? Kalau kita nak mengejar dunia itu tidak salah, kan? Tetapi perlu juga kejar akhirat. Kalau kita nak kejar akhirat itu tidak salah, tetapi kita juga perlu kejar dunia. Perlu ada keseimbangan antara dua itu. Sebabnya kedua itu saling berkait, kan? Macam mana kita nak hanya mengejar akhirat semata-mata, tetapi kita tidak bekerja, contohnya tidak mendapatkan nafkah untuk keluarga dan sebagainya, sedangkan itu juga merupakan satu tanggungjawab yang akan kita perlu dipersoalkanlah di akhirat kan. Okey. So dalam hadis Rasulullah SAW bermaksud berusullah untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan maknanya kita nak untuk dunia ni kita perlu bekerja seolah-olah kita nak hidup selama-lamanya. Maksudnya kita perlu preparation kita itu, persediaan, penyimpanan harta dan sebagainya itu seolah-olah kita nak hidup selamanya kan. Tetapi Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sama, dan berusahalah kamu untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati esok hari. Maknanya kalau dalam konteks ini maksudnya, kalau harta yang ada itu kita fikir akhirat kan, kita akan sedekah semuanya, wakafkan ke semuanya, kita nak kejar pahala-pahala sedekah, wakaf dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dalam konteks yang lebih besar, apa yang dimaksudkan adalah perlunya satu keseimbangan, kan? Maknanya kita betul-betul berusaha untuk dunia, kita betul-betul berusaha untuk akhirat, kan? Dua-dua tu kita kena kejar. Okey. Dan kalau kita tengok pendekatan ekonomi Islam ini, ini adalah satu mungkin konteks perbezaan lah, kan, antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, kan. Di mana kalau kita tengok pendekatan ekonomi Islam itu, pendekatannya adalah untuk pembinaan manusia berakidah, kan. Yang kedua, kegiatan ekonomi itu adalah satu ibadah, kan. Yang ketiga, ini antara faktor pembeza atau pembeda utamalah antara ekonomi Islam dengan konvensional, iaitu kegiatan ekonomi itu berasaskan nilai yang halal, dan ada yang haram kita tidak libatkan diri, kan. Sebagai contoh, yang paling basic biasalah 3 kan, riba, gharar, maisir. Kita akan, sistem ekonomi Islam itu akan elakkan riba, gharar dan maisir, kan. Namun dalam konteks ekonomi semasa, kan, contoh konteks ekonomi kita di Malaysia contohnya, yang kita mengamalkan dual banking system, kan, maknanya kita ada sistem ekonomi konvensional, dan berjalan seiring dengannya adalah sistem kewangan Islamik. Jadi perkaitan antara dua itu sentiasa ada. Jadi nak katakan nak fully elak isu-isu itu agak sukar sebenarnya. Okey, tak apa, itu nanti kita akan bincangkan dalam isu yang lain. Okey, yang seterusnya adalah untuk menegakkan kepentingan ataupun maslahah manusia.
Kan? Apa itu maslahah kita akan bincangkan nanti, dan seterusnya adalah mengiktiraf keperluan naluri dan fitrah manusia. Okey. So, pembinaan manusia berakidah ini apa konteksnya? Konteksnya kita bersyukur atas harta yang Allah amanahkan kepada kita. Dan ini membezakanlah ekonomi Islam dengan ekonomi lain, sebab ada konsep syukur dekat sini. Maknanya kita tahu harta ini adalah in a way konsepnya harta ini adalah milik Allah. Kan? Bukan milik manusia, bukan milik kita. Kita hanyalah penjaga sementara bagi harta-harta ini. Kan? Dalam konteks ekonomi konvensional, harta ini adalah milik individu contohnya. Kan? So apabila kita tahu harta ini adalah milik Allah, kita hanya penjaga sementara, maknanya kita juga berperanan untuk dan kita juga tahu dalam harta kita itu ada hak orang lain contohnya. So kita ada fungsi zakat, fungsi sedekah, kan? Bila kita tahu harta itu hanya sementara, yang kita hanyalah penjaga, so kita pun akan beri kepada orang lain yang lebih memerlukan contohnya, kan? Okey. So seterusnya adalah berasaskan halal dan haram. So asal dalam suatu perkara dalam muamalah ini adalah harus, kan? Kecuali ada hukum yang mengatakan ia adalah haram, kan? So everything is harus, maknanya semua perkara itu adalah harus kecuali ada yang mengatakan dia haram, kan? Contohnya judi lah, kan? Judi tak ada dalil yang mengatakan dia haram contohnya, so haram lah, kan? Tetapi kalau berniaga nasi lemak contohnya, tak ada dalil yang mengatakan dia haram, kan? Kecuali ada elemen riba, gharar dan maisir lah di situ, kan? Itu je. Okey. So ekonomi yang negatif diharamkan kerana dia memberi kesan buruk lah. Benda ni isu yang perbahasan akan masuk perbahasan yang lebih panjang lah. Contohnya isu riba atau interest contohnya, kan? Bagaimana kesan daripada interest atau riba itu memberi sesuatu yang sangat buruk lah kepada ekonomi in the long term, in the short term dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita nak menegakkan kepentingan atau maslahah manusia. Okey. So ini berbandukan iktibar al-masalih, kan? Maknanya kita nak mengikut kepentingan manusia sama ada mendapat manfaat atau mudarat. Maknanya kita nak bagi manusia manfaat dan kita nak elakkan manusia daripada mendapat mudarat. Okey. So dan ia juga mengikut hierarki keperluan manusia sama ada kita nak kejar daruriyat atau kita nak kejar hajiyat atau tahsiniyat. Apa itu? Okey. So nanti kita akan bincangkan. Seterusnya, ekonomi Islam juga mengiktiraf naluri. So, Islam tidak menyangkal naluri manusia untuk mencintai harta. Maknanya normal, memang naluri fitrah manusia itu kita cintakan harta. Cuma asalkan kaedahnya kena betul. Okey. So, seterusnya kita akan tengok tentang pengertian ekonomi dan iktisad. Ada beza ke? Okey. So, yang pertama ekonomi, dia akan tengok asal mungkin daripada perkataan Greek atau economicus atau oikonomicus, iaitu ilmu yang mempelajari mengenai perlakuan individu dan masyarakat menggunakan faktor-faktor pengeluaran yang terbatas. Maknanya tengok konteks kat sini, dia punya istilah dia adalah faktor-faktor pengeluaran yang terbatas untuk menghasilkan pembarangan dan perkhidmatan yang diperlukan. Okey, so ia adalah satu ilmu menguruskan sumber-sumber yang terhad bagi pelbagai alternatif. Kan? Tengok ada dekat term yang digunakan adalah sumber-sumber yang terhad. Maknanya limited resources. Okey. So, kehidupan manusia daripada satu rupa keinginan untuk mendapatkan rezeki dan berusaha mendapatkannya. Okey, ini adalah satu lagi definisi konsep ekonomi. Okey, so apa faktor pengeluaran yang dirujuk, kan? Yang dikatakan limited itu biasanya kalau kita tengok factors of production ada 3 lah yang mesti disebut: land, labor, capital. Okey, land atau tanah, labor, buruh, capital, modal. Tetapi sekarang ni dia ada faktor tambahan lah juga, kan? Maknanya ada keusahawanan dan juga ada teknologi. Okey. So, land atau bahan mentah merupakan alam semula jadi yang digunakan untuk keluaran barang dan perkhidmatan, meliputi sumber perhutanan, pertanian, perusahaan dan galian. Okey, buruh, tenaga kerja lah. Ini clear lah kot. Modal, dia boleh jadi financial capital ataupun machineries, kan? Peralatan, kelengkapan, jentera ataupun building yang digunakan untuk pengeluaran barang dan perkhidmatan. Okey, dia bukan semata-mata wang, bukan semata-mata financial capital, tetapi kita pun sekarang pun dah ada zaman social capital. Maknanya connection itu pun adalah satu modal, kan?
Okey, yang seterusnya adalah keusahawanan atau entrepreneurship. Okey, so dikaitkan dengan skills dan keupayaan lah untuk menghadapi risiko kan. Yang kelima, teknologi kan. Maknanya kaedah yang digunakan untuk mengeluarkan suatu barang ataupun penggunaan mesin dan sebagainya. Okey. So, bagaimana pula dengan iktisad kan? So, iktisad itu asalnya daripada perkataan qasadu atau qasdu yang bermaksud lurus atau jimat cermat antara bakhil dan israf. Israf itu satu pembaziran. Okey. So, mengikut Muhammad Akram Khan, ia adalah bersederhana antara bakhil dan membazir. Kan? Maknanya kita tak nak membakhil, at the same time kita tak nak membazir. Okey. So, dia ada di tengah-tengah itu. Okey. So, ia merupakan satu kajian al-falah manusia. Al-falah itu maksudnya satu kita nak mengejar kejayaan kan. So dia melalui pengurusan sumber bumi berasaskan kerjasama dan penyertaan. Okey. Menurut Hasanul Zaman pula, ia adalah satu ilmu pengetahuan dan penggunaan perintah dan peraturan syariat bagi melindungi ketidakadilan dalam perolehan dan penggunaan sumber asli bagi memenuhi kehendak manusia untuk membolehkan manusia menjalankan tanggungjawab terhadap Allah dan masyarakat seluruhnya kan. Menurut Emil Chowdhury, kajian sejarah, empirik dan teori bagi menganalisis keperluan manusia dan masyarakat berasaskan panduan sistem nilai Islam. So, kalau kita rangkumkan, ekonomi Islam itu adalah ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syariat dari segi memperoleh, mengguna atau mengurus sumber asli untuk kebaikan diri dan masyarakat secara kebendaan dan kerohanian untuk mendapat keredaan Allah SWT. Ia merangkumi aspek sosial yang mengkaji proses dan kesan daripada kegiatan manusia secara lebih menyeluruh kan. Okey, so perbezaan kalau kita nak tengok antara perbezaan utama yang saya nampak daripada definisi antara ekonomi dan iktisad ini, ekonomi itu dia membincangkan tentang limited resources kan, sumber yang terhad kan. Tetapi dalam konteks ekonomi Islam, okey, kita percaya sumber itu cukup kan. Sumber itu cukup untuk keseluruhan manusia. Cuma isunya bagaimana sumber itu diagihkan, diberi. Kan? Dia adalah issue of limited, sama ada resource itu limited ataupun the issue of distribution, pengagihan barang-barang itu. Okay. Kita digress sikit. Sebagai contoh, dalam satu teori ekonomi yang agak terkenal, ditulis oleh Amartya Sen, seorang Nobel Prize winner kalau tak salah saya. Dia menceritakan tentang sejarah tentang the famine of Bengal kan. Bagaimana kebuluran berlaku di Bengal. Bengal ni lah di India kan. Ataupun dalam konteks yang sama kita boleh ambil konteks Irish famine contohnya. Dulu mungkin ada belajar tentang the potato people kan. Bagaimana dalam konteks di island ketika famine itu berlaku atau kebuluran itu berlaku, ketika kebuluran itu berlaku di Ireland, pada masa yang sama makanan di island itu dihantar ke England yang ketika itu sangat mewah dengan makanan, tetapi England yang menjajah Ireland ketika itu menggunakan kuasa kolonialnya untuk mengambil makanan dari Ireland dan menyebabkan orang di Ireland, Irish itu terus kebuluran. Sama juga ketika Bengal of Famine kan. Bagaimana ketika kebuluran itu berlaku di Bengal, dunia yang lain ataupun aspek dunia, tempat yang lain di dunia itu sangat mewah dengan kehidupan. Okey, so itu antara tesis yang dikemukakan oleh Amartya Sen berkaitan tentang isu pengagihan lah kan, pengagihan bukannya isu limited resources. Okey, agak jauh dari so, kita teruskan ya. Okey, so bila mana kita berbincang tentang asas perbincangan ekonomi itu, kita berteraskan apa? Kita berteraskan maqasid syariah. Dan maqasid syariah maksudnya asas tujuan syariah lah. Okey, so ada 5 konsep maqasid syariah kan. Yang pertama hifzuddin, iaitu memelihara agama. Yang kedua hifzun nafs, memelihara jiwa atau memelihara nyawa lah. Yang ketiga hifzul akal, memelihara akal. Yang keempat hifzun mal, memelihara harta. Yang kelima hifzun nasab, iaitu memelihara maruah dan kehormatan. Okey, so ada 5 dekat situ. Okey. Dan dalam tingkatan maslahah itu, kita ada 3 tingkatan lah yang kita perlu bincang, tengok tentang bagaimana kita nak kategorikan satu keperluan manusia itu sendiri.
Ada yang kata ada 4 tingkatan lah, tapi yang lebih terkenal, yang lebih dibincangkan adalah 3 tingkatan ini, iaitu daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Okey, daruriyat ini maksudnya perkara paling asas yang maknanya kalau manusia itu tidak ada, dia tidak boleh hidup dengan sempurna, dia tidak boleh menjadi manusia dalam konteks ini kan. So dalam konteks ini maknanya kita boleh cakap itu adalah satu hak asasi manusia lah, hak asas seorang manusia yang diperlukan untuk, yang tadi tu kita nak cakap dia perlukan untuk hifzuddin, hifzun nafs, hifzul akal, hifzul mal, hifzun nasab kan. So apa contoh daruriyat itu? Contohnya makanan, rumah, basic makanan, rumah, pakaian ataupun tempat tinggal lah kan, yang basic, asas. Air contohnya, sekarang ni dah zaman dan ia juga perlu mengikut zaman. Contohnya zaman sekarang mungkin internet itu satu perkara yang daruriyat kan. Dan yang seterusnya adalah satu hajiyat. Maknanya hajiyat itu mungkin satu tingkatan yang tinggi sedikit daripada daruriyat. Maknanya kalau ada benda ni, orang boleh hidup dengan lebih selesa lah contohnya kan. Contohnya kalau tadi kita berbicara tentang rumah ataupun tempat tinggal kan, hajiyat mungkin dia ada rumah sendiri instead of sewa, dan rumah dia itu lebih selesa, ada bilik untuk setiap anak-anak contohnya, ada makanan yang lebih bernutrisi contohnya, yang dapat memenuhi nutrien setiap keluarga kan, ada pakaian yang lebih selesa contohnya kan. Dan tingkat yang lebih atas adalah tahsiniyat kan. Maknanya tahsiniyat itu adalah satu, mungkin kalau kita terjemahkan mungkin embellishment ataupun luxury. Contohnya rumah juga, tapi rumah banglo contohnya sampai 2 tingkat, bilik ada 10 contohnya kan, tapi orang yang duduk ada 4 orang je. Okay, itu dalam konteks ini tiada masalah maknanya kalau asalkan dia tidak israf dan sebagainya, mungkin dia sediakan bilik untuk orang datang ziarah dan sebagainya. Cuma tingkatan dia tu lain kan. Ataupun pakaian dia itu, kalau daruriyat mungkin kita kata beli daripada pasar malam dan sebagainya, tapi tahsiniyat kita boleh berbicara tentang dia pakai baju Prada, Zena dan sebagainya contohlah kan. Okey. So itu tingkatan-tingkatannya. Okey. So yang paling asas maknanya sebagai manusia dan juga sebagai kerajaan, kita perlu pastikan setiap manusia itu ada, dia terjaga daripada daruriyat itu. Basic itu perlu ada, perlu disediakan kan. Lepas itu baru dia naik kepada tingkatan-tingkatan yang seterusnya. Okay. So ada 2 konsep di sini. Yang pertama kita berbicara tentang economic man kan. Maknanya economic man ini kita tengok daripada konteks manusia konvensional lah kan. Manusia ekonomi, apa yang dimaksudkan sebagai economic man ialah manusia sosial yang dicipta bertujuan untuk melaksanakan keperluan moral kan. Oleh sebab itu individu ekonomi barat tidak tunduk kepada kuasa agung, dia sebaliknya dia tunjuk kepada mekanisme pasaran, ataupun kita biasa dengar dia panggil istilah free market kan. Okey. So dan dalam istilah economic man ini, manusia adalah sebagai satu keluaran semula jadi. Manusia adalah satu kejadian, iaitu hasil keluaran alam dan bukannya sebagai makhluk. Okey. Dan menurut Adam Smith ni maknanya kalau dalam konteks barat dia adalah the father of economics lah kan. Memang kalau kita berbicara tentang economics pada konteks barat, memang Adam Smith lah yang paling utama lah, namanya naik. Dia boleh dikatakan sebagai pengasas lah ekonomi moden kan. So Adam Smith mengatakan undang-undang yang wujud di pasaran adalah yang terpenting dalam menentukan suatu masyarakat. Okay, so Adam Smith sangat berpegang kepada konsep free market kan. So ada 6 motif tingkah laku manusia. Yang pertama, cinta diri, simpati, ingin bebas, sopan santun, tabiat mahu bersungguh-sungguh, dan kecenderungan untuk bertukar barang. Okay, maknanya kalau kita tengok tingkah laku manusia yang dicanang oleh Adam Smith ini, manusia ini agak sempurna, agak perfect kan. Okey. Dan dalam economic man ini, sifat mementingkan diri dalam naluri manusia menjadi daya penggerak kepada wujudnya sistem ekonomi kapitalis kan. Okey, dan Adam Smith juga menekankan konsep invisible hand kan, di mana ataupun tangan ghaib kan. Apa pula tu konsep invisible hand, tangan ghaib ini? Kita
kita cuba boleh cuba Google lah, dan nanti kita boleh bincang. Di mana setiap individu dipandu oleh invisible hand dalam membuat kebaikan. Maknanya kita nak buat kejahatan pun ada invisible hand yang akan menolak in the end untuk kita tu membuat kebaikan. Okey. Tapi dalam konteks Islam ataupun Islamics, Iqtisadul Islami, kita ada konsep Islamic man. Okey. So Islamic man, manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, kan? Macam tadi kita berbicara tentang ciptaan alam, kan? Ini makhluk adalah ciptaan Allah, dan Islamic man itu adalah manusia yang berakhlak, manusia yang sebaik-baik kejadian. Manusia itu adalah hamba Allah, dan manusia itu adalah satu makhluk sosial, kan? Okey, maknanya manusia itu perlu berinteraksi dengan manusia yang lain dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada segmen yang seterusnya, iaitu jihad ekonomi dan perkaitan antara ekonomi dan ibadat. Okey, so yang pertama kita tengok tentang peranan ekonomi itu yang juga boleh berperanan merupakan satu ibadah, kan? So dia ada tingkatan-tingkatan dia. Yang paling asas, kita tidak meninggalkan ibadah wajib yang khusus. Yang kedua, natijah yang betul dan mendatangkan faedah kepada orang lain. Yang ketiga, cara kerja yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, kerja yang sesuai mengikut syariat Islam. Yang kelima, niat kerana Allah. Yang keenam, akidah yang betul. Maknanya bila mana kita berpegang dengan keenam perkara ini, segala aktiviti ekonomi yang kita jalankan itu dikira sebagai ibadah. Asalkan again, akidah yang betul, niat kerana Allah dan sebagainya. Okey. Dan ekonomi itu juga merupakan satu, biasalah kita dengar term jihad ekonomi, kan? Okey, so ia merupakan satu jihad, kan? Perjuangan dalam bidang ekonomi ini merupakan satu jihad. Bagaimana ia merupakan satu tuntutan mencari kehidupan. Dan bumi ini merupakan satu ladang penghidupan. Maknanya kita ruang untuk kita bekerja, kan? Untuk in the end kita nak kerja apa, bukan setakat dunia, kita nak kerja akhirat, kan? Lepas tu perlu ada kemuliaan bekerja, perlu ada motivasi bekerja, dan dalam konteks umat Islam, pengeluaran barang halal. Dan bukan setakat barang halal juga, sebenarnya barang-barang asas yang lain, kan? Maknanya kita sangat kekurangan skill, kita sangat kekurangan manusia yang terlibat dalam proses pengeluaran barang, kan? Bagaimana kita nak kuasai ekonomi kalau kita tak kuasai perkara yang paling asas, iaitu pengeluaran barang, kan? Lepas tu kita nak menegakkan kebenaran sistem Allah, dan akhirnya nak tunjukkan bukti keadilan sistem ekonomi Islam. Okey, so boleh rujuklah bagaimana apakah gambaran syariah yang ringkas tentang perkaitan antara akidah, fiqh dan akhlak, dan bagaimana ini semua boleh didebat, ada penlibatan ekonomi dalam ini. Contohnya kalau kita tengok syariat Islam itu ada fiqh ibadah dan juga fiqh muamalah, kan? Fiqh muamalah itu ada urusan peribadi dan urusan am. Dan urusan am itulah peranan banyak berkait dengan ekonomi dan sebagainya. Okey, jadi setakat itu saja untuk minggu ini pengenalan ekonomi Islam. InsyaAllah kita akan sambung dalam minggu yang seterusnya. Saya minta maaf atas sembarang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.